Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama aku Asri. Selamat datang ke channel aku. Dan dalam video kali ini kita akan berbincang tentang salah satu komponen utama dalam larian, iaitu long run. Basically dalam video kali ini aku akan bercakap secara umum ataupun general berkenaan dengan long run. So long run ni, macam yang aku pernah cakap dalam video-video sebelum ni, salah satu komponen utama dalam latihan larian jarak jauh korang. Untuk perbincangan mengenai easy run, interval, korang boleh klik link dekat atas ataupun playlist asas larian aku untuk info dan perbincangan lebih lanjut berkenaan topik-topik itulah. Long run, kalau ikut definition, mostly diorang akan berkata ataupun diorang akan cakap larian yang melebihi 90 minit. So anything above 90 minutes is considered as long run. Tapi aku personally as a beginner ataupun pelari rekreasi, amatur, casual, dia agak subjektif sikit lah. Okay? So kalau korang baru first time nak berlari, mungkin 30 minit pun dah kira lama untuk korang. Mungkin untuk yang dah advance ataupun dah lama berlatih, 90 minit itu typical larian biasa dia orang. So definisi tu agak subjektif, tapi yalah, kalau nak ikut secara teoretikalnya, yes, 90 minit ke atas adalah dikira sebagai long run. So bila nak buat long run, quite simple. Nama pun long run, so korang memerlukan masa yang agak lama berbanding hari-hari biasa yang korang lari, boleh lari petang-petang lepas balik kerja ataupun sebelum pergi kerja. So long run biasanya dibuat pada hujung minggu lah, hujung minggu. So korang buat Sabtu ataupun Ahad, pagi, petang, tak kisahlah, sebab korang akan spend masa yang lebih lama sedikit untuk buat long run. Berapa jauh long run, berapa lama nak buat long run, macam aku beritahu tadi 90 minit, tapi bergantunglah, jangan semata-mata sebab korang nak kejar definisi 90 minit tu korang paksa juga lari lama, padahal sebelum ni nak lari 20 minit pun payah. Jangan sampai korang paksa diri sendiri pula. So start step by step. Kalau korang biasa lari 20 minit setiap hari ataupun masa weekdays, mungkin untuk long run korang boleh mula dengan 45 minit dulu, sejam dulu, dan kemudian as fitness korang bertambah, meningkat, dan korang naikkanlah semampu mana dan cuba untuk capai that 90 minutes mark. Okay, so apa contoh-contoh ataupun jenis long run yang ada dalam training plans yang ada yang orang biasa buat? So pertama sekali is the basic long run lah. So long run basic is basic lah, lebih daripada 90 minit, tapi sedikit dari aspek teknikal. Intensity ataupun pace long run basic ni dibuat pada easy pace saja. Easy pace maksud aku di sini ataupun maksud coaches dekat sini ialah lebih perlahan daripada apa yang korang buat pada hari-hari biasa. Okey, biar aku terangkan. So let's say aku bagi contoh, korang biasa lari 30 minit untuk weekdays korang. 30 minit korang buat pace 6.5. Of course memang korang boleh buat dan tak rasa penat. Tapi just imagine korang buat 90 minit, okay, lebih lama pada pace yang sama. Ada setengah orang memang boleh bawa lah that pace, tapi kebarangkaliannya atau kemungkinan tinggi sebenarnya 6.5 tu adalah pace yang korang tak berapa comfortable untuk bawa 90 minit. So what you do is korang turunkan lagi pace, tak ada masalah. Awal-awal 30 minit pertama tu mungkin korang rasa lah slownya lah, senangnya lah long run ni, nak laju sikit. Tapi korang cuba maintain pace yang sama, towards the end korang mungkin akan ada rasa sikit mungkin penat ataupun ada peningkatan dari segi effort di situ lah. So keyword is korang nak maintain effort yang easy, yang selesa, yang korang boleh habiskan ataupun korang boleh maintain sepanjang 90 minit tu lah. So tu a very basic long run, very easy, comfortable. Mungkin zone 2 ataupun zone 1, awal-awal tu zone 1 dan dia akan meningkat sikit zone 2. Of course korang punya fatigue ataupun effort tu akan meningkat selari dengan masa yang korang spend semasa long run. Alright, kedua, progressive long run. Okay, progressive long run ni sebenarnya lebih kurang sama juga macam long run biasa tadi, cuma bezanya pada namanya lah progressive. So korang buat dia makin laju sedikit, bergantung dengan tujuan korang. So of course as usual, 30 minit pertama korang buat mungkin easy ataupun warm up. Perlahan-lahan korang naikkan kepada pace yang korang selesa ataupun yang korang boleh bawa. So contohnya warm up very slow pace, kemudian selepas 30 minit, mungkin 30 minit seterusnya korang naik kepada pace easy yang korang buat biasa tiap-tiap hari ataupun masa weekdays korang buat. Korang cuba bawa pace tu semasa long run, korang maintainkan sampai habis. Okay, keyword progressive long run is korang punya pace tu meningkat secara
gradual lah, bukan mendadak pecut. So dia just nak melatih body korang, okay, untuk belajar maintain pace, untuk handle fatigue ataupun effort semakin lama korang berlari. So untuk belajar konsistensi dan pacing kat situ. So dua jenis long run yang aku bagi tahu tadi, basic long run dan juga progressive long run ni boleh dilakukan, aku rasa untuk beginner pun tak menjadi masalah bergantung dengan level of fitness. Contoh seterusnya ketiga yang aku nak bagi ni ialah long tempo. So long tempo ni nama pun agak advance sikit untuk mereka yang dah ada certain baseline fitness ataupun target untuk mengejar catatan masa ataupun PB ataupun distance. So long tempo ni agak berat sikit lah. Okay, so apa itu long tempo? Tempo pada namanya comfortably hard lah, larian yang sederhana, sukar, yang korang tak buat tiap-tiap hari. Okay, long tempo. Okay, aku bagi contoh paling simple is probably untuk sub 2 half marathon, pace 5:41. Okay, untuk long tempo ataupun long run, half marathon biasanya kita buat long run mungkin lebih lagi daripada jarak half marathon, maybe 25 km, 27 km. Okey, tapi tak semestinya kita bawa pace 5:41 tu untuk keseluruhan 25 km. Matilah, sebab kita nak cuba pecah timing tu. So instead untuk long tempo kita buat pace yang lebih perlahan sedikit berbanding dengan target pace 5:41 tadi. So mungkin untuk 25 km long tempo mungkin pace dibuat pada 5:50, 6 pace 6. So perlahan sedikit daripada target pace tapi jarak yang lebih lama, dengan tujuan supaya untuk latih body kita bawa pace yang hampir kepada target pace kita tapi pada jarak yang lebih lama. So nanti bila kita cuba nak pecahkan rekod sub 2 contohnya, sub 2 hours untuk half marathon, kita dah tahu tak apa, aku boleh bawa pace macam ni hampir lebih kurang macam sama tapi pada jangka masa yang lebih lama. So long tempo. Tapi aku tak galakkan beginner yang baru nak bermula aktif dalam running untuk terus go for long tempo lah, perlu ada base fitness. Dan yang terakhir sekali ialah workout. So banyaklah workout yang ada dalam internet yang korang boleh cari ataupun dalam training plans. Ada fartlek, ada apa, 3-1, 3km on, 1km off. Ada banyaklah jenis of workout. So tu korang boleh google dalam internet. Sama juga workout untuk long runs pun, untuk mereka yang dah ada base fitness, mengejar timing, catatan masa ataupun distance. So aku tak galakkan mereka yang baru untuk terus follow workout-workout yang orang share dalam media sosial ataupun internet. Fokus kepada konsistensi, mileage dan juga effort dahulu. Okay, aku rasa itu sahaja sedikit sebanyak yang aku boleh bincangkan berkenaan dengan long run. Of course aku tak boleh nak bincang secara teknikal sebab nanti panjanglah video ni jadinya nanti. But apa yang aku boleh highlight ataupun tekankan berkenaan dengan long run ni ialah the most important thing is consistency. Of course aku beritahu kalau boleh jangan tinggal langsung long run, tapi apa akan jadi contoh Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tak lari, Sabtu long run satu kali je, tak jadi juga. Walaupun korang tak tinggal long run, walaupun aku cakap long run kalau boleh jangan tinggal, very important, tapi kalau korang abaikan easy run korang, abaikan korang punya recovery, abaikan korang punya workout, tak ada konsistensi, fitness takkan ke mana juga. So that is the most important thing, konsistensi. Dan juga jangan sampai too much too soon lah. Jangan semata-mata korang nak kejar LSD, korang nak kejar half marathon punya long run, tapi yang easy run yang biasa-biasa weekday pun tak buat langsung. So tak jadi jugalah. Okay, alright, kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe ke channel ni, share kepada kawan-kawan korang supaya mereka boleh dapat info yang bermanfaat juga. Boleh follow aku dekat ruangan media sosial, Twitter dan Instagram aku. Sampai berjumpa lagi dalam next video. Alright, bye.